pelajaran berasaskan projek bagi subjek pendidikan khas, kami telah menulis untuk dijadikan contoh pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Okay, untuk konsep pembelajaran berasaskan projek, sebagaimana yang rakan-rakan guru semua tahu, PBL ni proses PDP berasaskan inquiry, iaitu murid memberikan ketentuan kepada persoalan atau masalah yang kompleks, menyelesaikan masalah tersebut melalui proses penyiasatan secara bekerjasama dalam satu tempoh waktu. Mereka secara berkumpulan mengadakan satu-satu projek. Kemudian projek yang dijalankan adalah untuk menyiasat topik atau isu yang dihadapi oleh murid dalam persekitaran sebenar. Khususnya semasa menjalankan proses penyiasatan ini, murid dapat mempelajari kandungan, maklumat dan fakta-fakta yang diperlukan untuk membuat kesimpulan tentang persoalan atau masalah yang timbul. Dan murid dapat mempelajari kemahiran yang dihasilkan dan mengasah kemahiran berfikir mereka sendiri. Utamanya murid-murid khas lah. Murid MDC ini kita akan memperoleh kemahiran melalui pengajaran berasaskan projek. Okey, untuk mata pelajaran PISAF ini kami memilih tajuk tumbuh-tumbuhan iaitu menanam bayam Brazil untuk murid tingkatan 3. Okay. Bila di sekolah menengah, murid akan ikut kefungsian sederhana dan juga kefungsian rendah. Jadi subjek ini sesuai untuk murid kefungsian sederhana. Tempoh PDP tumbuh-tumbuhan bayam Brazil ini adalah selama 3 hingga 4 minggu. Okay. Standard kandungan yang dipilih ialah pembiakan tumbuh-tumbuhan. Manakala standard pembelajaran pula menamakan tumbuhan yang dibiakkan dengan cara biji benih ataupun keratan batang. Maknanya menanam dalam bentuk biji benih, bentuk keratan batang. Kemudian menyatakan cara pembiakan tumbuh-tumbuhan, melakukan aktiviti membiakkan tumbuh-tumbuhan dan juga menjaga tumbuhan yang dibiakkan. Okay, untuk objektif pembelajarannya, ada beberapa objektif yang boleh kita nyatakan dan sesuaikan dengan murid kita. Iaitu yang pertama, menamakan bahagian pada pokok bayam Brazil. Sebab kita dah pilih bayam Brazil, kalau cikgu nak pilih sayur-sayuran lain juga boleh. Ya. Kemudian murid boleh membezakan antara benih bayam Brazil dengan pokok bayam Brazil yang telah matang. Seterusnya menyatakan cara tumbuhan bayam Brazil membiak. Menjaga tanaman yang dibiakkan dengan cara yang betul. Menyediakan jadual penjagaan tumbuhan bayam Brazil yang ditanam. Seterusnya melakukan proses membiak dan menjaga tanaman dengan cara yang betul. Mereka mempelajari cara nak membaca, menyiram dan sehinggalah bayam Brazil itu dapat dipetik, dituai. Okey, memeriksa tumbuhan bayam Brazil yang ditanam secara berkala. Okey, pengetahuan sedia ada yang ada dalam diri murid lah. Murid pernah melihat pokok bayam Brazil. Selain pokok bayam Brazil pun macam-macam sayur hijau yang murid dah boleh tengok. Dan juga murid pernah makan masakan berasaskan bayam Brazil. Sama ada digoreng, buat sup ataupun makan dijadikan ulam seperti itu saja. Okey. Kemudian ada juga murid yang pernah melihat ibu bapa menanam bayam Brazil di rumah mereka. Kadang-kadang kalau rumahnya ada kawasan ada tanah, boleh lihat ibu bapa menanam di atas tanah di kawasan halaman rumah, ataupun bayam Brazil ini cukup senang tumbuh dan masuk tanam di dalam bekas ataupun pasu bunga. Okay. Sebagai teknik, guru-guru bolehlah memperkenalkan jenis-jenis sayuran hijau. Lambat pula keluar. Saya lebih awal. Okay. Murid diperkenalkan dengan jenis-jenis sayuran hijau. Pelbagai sayuran sama hijau ke sayuran biasa ke, cikgu boleh jawab dengan murid. Kemudian murid mencari maklumat berkaitan dengan tanaman bayam Brazil melalui laman sesawang. Kita dah bagi ada 2 laman sesawang yang boleh murid teroka, murid suka dan tengok apa itu bayam Brazil semua. Jadi kalau cikgu ada, maknanya cikgu boleh gunakan yang ini. Laman sesawang yang kami berikan. Kemudian murid diminta membaca artikel berkaitan dengan bayam Brazil. Kebaikan bayam Brazil, cara penanaman dan penjagaan bayam Brazil. Maknanya murid dah boleh melihat bagaimana
bayam Brazil ini ditanam dan juga membesar dan sehingga boleh dimakan. Okey, aktiviti PDP untuk pembelajaran berasaskan projek bagi penanaman bayam Brazil. Sebagaimana yang Dr. Nazihan beritahu tadi, kita mengikut tahap penguasaan dan tahap penguasaan ini yang merupakan titik permulaan kepada kita untuk menentukan tahap penguasaan murid yang di dalam kelas kita. Okey, untuk tahap penguasaan 1 dan 2, murid diminta menjalankan projek penanaman bayam Brazil. Okay, murid menyediakan tapak untuk tanaman dan juga menanam secara keratan batang. Ini untuk murid yang tahap 1 atau 2 ya. Kemudian murid diajar bagaimana cara untuk menyiram dan menjaga pokok bayam Brazil yang ditanam. Seterusnya mereka diajar untuk memberikan perhatian. Murid untuk tahap 1 dan 2 ini dia akan memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar daripada rakan sebaya, guru dan juga pembantu murid yang ada di sekolah masing-masing untuk melakukan tugasan ini. Maknanya memberikan perhatian penuh daripada guru dan juga pembantu guru. Okey, pembantu pengusaha murid, maaf. Okey, kemudian untuk murid yang berada pada tahap 3 atau 4, murid boleh menceritakan semula kandungan bahan yang dibaca secara ringkas. Sebab awal tadi kita dah bagi petikan artikel tentang bayam Brazil. Kemudian murid diajar bagaimana untuk menyediakan tapak untuk menanam bayam Brazil. Sebagaimana murid tahap 1 tadi, mereka belajar sama dalam level sama. Kemudian murid juga diajar menanam secara keratan batang. Dan untuk murid tahap 3-4 ini juga menyiram dan membajai tanaman bayam Brazil. Murid yang berada pada tahap 3 dan 4 ini masih lagi memerlukan bimbingan guru dan rakan sebaya untuk melaksanakan tugas. Okey, dan akhir sekali untuk murid tahap penguasaan 5 dan 6, murid yang dah lebih lebih baik lagi, mereka boleh menceritakan semua kandungan bahan yang dibaca dan menyenaraikan perkataan baharu yang terdapat dalam artikel yang dibaca terlebih awal tadi. Okey, kemudian murid juga belajar menyediakan tapak untuk tanaman. Ada yang tak dengar suara saya ke? Okey, murid menanam secara keratan batang. Murid menyiram dan membajai tanaman bayam Brazil. Dan untuk murid yang agak pandai ini, mereka boleh menyediakan jadual penjagaan tanaman secara berkala. Mereka boleh menyusun jadual dan menentukan siapa yang akan menjaga tanaman bayam Brazil ini ikut jadual hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okey. Murid dapat membantu untuk murid yang tahap penguasaan 5 dan 6 ni, mereka dapat membantu rakan sebaya untuk ataupun mengajar cara penanaman dan penjagaan pokok. Ini mereka boleh membimbing murid-murid yang berada pada tahap penguasaan 1 dan 2. Okey, untuk pentadbiran berdasarkan standard prestasi bagi SK dan SK ini. Okey, kita tengok ya. Pada tahap penguasaan 1, kita harapkan murid dapat menamakan tumbuhan yang dibiakkan dengan cara biji benih dan keratan batang. Maaf, ada salah ejaan keratin tadi. Okey. Kemudian pada tahap 2, untuk murid tahap 2 ya, TP2, menyatakan mengenai cara membiak tumbuh-tumbuhan dengan bimbingan guru. Okey, tahap penguasaan 3 pula, mereka dah boleh melakukan proses membiak dan menjaga tanaman yang dibiakkan dengan cara yang betul. Untuk murid yang tahap penguasaan 4, mereka boleh menerangkan cara-cara tumbuhan ini dibiakkan dan dapat dijaga dengan baik, dengan yakin. Dan untuk tahap penguasaan yang 5 dan 6, murid ini boleh membezakan cara-cara pembiakan tumbuhan dan cara penjagaannya, dan seterusnya menggabungkan pengetahuan mereka mengenai cara membiak tumbuhan dan menjaga dengan betul dan boleh menerangkannya semula dengan yakin serta tekal dan juga boleh dicontohi. Untuk makluman guru-guru juga, pada akhir projek ini, murid yang kita kenal pasti pada tahap penguasaan 1 atau 2, mungkin sudah boleh menguasai tahap penguasaan 3, 4 ataupun terus tahap penguasaan 5 dan 6 apabila kita melalui pemerhatian guru
kita dah boleh tengok murid boleh menanam, menjaga, menyiram dan seterusnya membelai bayam beratur itu sehinggalah matang dan boleh dipetik untuk dimakan. Jadi proses pembelajaran berasaskan projek ini, kita dah boleh tengok peningkatan murid-murid yang pada mulanya kita kenal, kita kelompokkan dia dalam tahap penguasaan 1-2. Tapi pada akhirnya, selama ada minggu yang ketiga atau keempat, mereka dah boleh menguasai tahap penguasaan hingga 5 ataupun 6. Okey, itu sahaja daripada kami, Sektor Pendidikan Khas. Terima kasih. Silakan Dr. Nasihat.